itu kita berhenti setakat. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Baca situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah kepada Allah dengan takbir dan lain-lain semasa mengerjakan haji pada beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang mahu segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, iaitu hari ke-12 Zulhijjah, maka ia tidaklah berdosa, dan sesiapa yang lambat meninggalkan Mina hingga hari ke-13 Zulhijjah, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Kita masih lagi duduk pada ayat 202 Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah yang akan mendapat habuan yang baik dari amalan yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat hitungannya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan takbir dan lain-lain semasa mengerjakan haji pada beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang mahu segera, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih, meninggalkan Mina pada hari kedua, pada hari yang kedua, iaitu hari ke-12 Zulhijjah, maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang lambat, maksudnya meninggalkan Mina hingga hari ke-13 Zulhijjah, maka ia juga tidaklah berdosa. Ada seterusnya, kita sudah baca saat ini. Sebenarnya masih lagi ni penghujung berkenaan dengan ibadah haji. Jadi daripada kumpulan ayat-ayat berkenaan dengan haji itu, ini adalah penghujung dia. Dan sebelum ni kita tak ada sebut tentang kaitan ayat itu dengan ayat. Kalau kita tahu, elok juga sebenarnya, comel juga. Jadi saya nak bawa jemaah sekalian kepada perkaitan ayat dengan ayat, walaupun ia tak ada lah sebenarnya tafsir Quran dengan Quran, tak ada dalam ayat ni sebut ayat ni ada kait dengan ni, tak ada. Sebab tu kita tak sebut sini. Tetapi kalau kita nak tengok jadi bertaut tu, ada kaitan tu antara ayat dengan ayat, sebenarnya dia jauh lagi perginya. Cuba kita tengok sini lah. Saya nak bawa ke ni. Ni. Apa ni? Sini ni. Cuba kita tengok sini. Dia sebenarnya ayat ni. Ayat ni dia bermula daripada permulaan surah juzuk yang kedua lagi. Saya qulus sufaha. Situ lagi. Kaitan dia tu kita nak tengok dah. Dia kait situ lagi. Jadi saya qulus sufaha minan nasi ma wallahum, dan seterusnya itu berkenaan dengan solat. Sembahyang. Lepas tu dia pergi. Kalau kita tengok sini misalnya, kita hundur dah. Kita hundur. Jauh pergi. Sini lagi. Daripada ayat 142. Kalau kita tunjuk sini, mudah-mudahan nampak sikit kan. Kalau dalam nota kita tu tak ada semua dah, lepas dah. Jadi nak kait, kita cuba nak kait daripada sini sampai ke tadi. Ni tentang semaya ni semua ni ayat-ayat.
tentang kiblat, tentang sembahyang, lagu mana. Lepas tu dia pergi sampai kepada sini. Ni. Sampai kepada sini. Ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi sebelum pada tu, di celah-celah tu ada dah sebut tentang mengeluarkan harta. Kita panggil zakat ke apa, ataupun selain daripada zakat, buat kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Sini. Wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba, dan seterusnya. Ini berkenaan dengan pemberian harta. Wa aqamas salata wa ataz zakah. Mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Semua ni sudah ada di sini. Mana sembahyang dan zakat disentuh secara sepintas lalu zakat. Lepas tu kita pergi kepada ni, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam 183 ni. Ini bermula berkenaan dengan puasa. Berkenaan dengan puasa. Ni kalau cek balik nota tu, baca semula beberapa nota sebelum pada ni sampai kepada hari ni, dia nak akan nampak lah. Jadi itu kaitannya. Lepas pada puasa ni turun Quran, pada bulan puasa ni ada bulan dia. Lepas tu kalau tak puasa pada bulan tu, ganti pada bulan lain. Kalau sakit apa semua tu ada di sini. Lepas tu dan di sini sudah ada isyarat dan takbir ni. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dulu kita sudah bincang dah. Makna ada takbir raya di situ. Di hujung puasa tu hari raya. Hari raya tu kita takbir. Kita takbir. Itu raya apa? Raya puasa. Hari raya puasa orang panggil. Ataupun Idul Fitri. Idul Fitri. Jadi semua ni merupakan ibadat-ibadat yang Allah tentukan. Dia pergilah hukum-hukum puasa, apa lagu mana. Malam boleh bersama dengan isteri, tengah hari tak boleh. Lepas tu makan tu daripada masa mana sampai masa mana. Disebut ni hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Start situ. Thumma atimmu siyama ila al-lail, puasa sampai ke malam. Lepas tu pada bulan puasa tu biasanya orang beriktikaf. Wala tubashiruhunna, jangan duduk bergaul dengan isteri pada masa beriktikaf tu. Wa antum aakifuna fil masajid. Ini tentang iktikaf. Dan hak lebih umumnya, lebih dekatnya, iaitu pada bulan puasa. Itu kaitan. Lepas tu orang tanya tentang bulan apa ni. Ini waktu untuk orang tahu waktu puasa dan haji. Di sini sebut haji. Nak start haji pula. Jadi anak bulan ni orang apa dia tengok untuk apa? Untuk tahu waktu beribadat. Jadi waktu ibadat tu berkait benar dengan anak bulannya puasa. Lepas tu haji. Ni disebut sini. Lepas pada tu di celah-celah tu disebutlah lagu mana kalau terhalang nak pergi haji. Di sini sebutnya. Lepas tu sehingga terpaksa kena perang. Lagu mana di celah-celah tu, di tanah haram, di bulan haram, bolehkah menceroboh? Adakah itu orang panggil menceroboh? Di celah-celah tu dia ada. Sebenarnya bulan haram dan tanah haram. Dia sebut boleh dalam keadaan itu. Tidak kata supaya kita sudah sebut dah zaman Nabi dulu nak pergi buat umrah, tidak dibenarkan. Bila tidak dibenar, nak buat lagu mana? Tak pergi lah. Bila tak pergi tu, pakai ihram apa dah tu, nak buat macam mana? Buka ihram lah. Lepas tu, hak dalam sejarah tu, kita sudah sebut dah dulu, Nabi dengan sahabat-sahabat dia pergi pada tahun yang ke-7 Hijrah. Pada tahun yang ke-6 tak boleh masuk Mekah. Pasal apa? Mekah masih lagi dikuasai oleh orang kafir. Jadi kalau pergi tu, kalau terhalang, mereka halang, menyebabkan jadi berlaku pembunuhan, peperangan, macam mana? Bolehkah kita tindak balas? Jawabnya boleh. Di sini hukumnya. Dia ada kait dengan tanah haram tu juga.
Lepas tu kita pergi lagi sampai sini, dia berkait dengan haji sungguh. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Buat haji dan umrah tu biarlah kerana Allah, ikhlas. Lepas tu di sini disebut kalau terhalal macam mana, seperti yang berlaku kepada Nabi. Dihalal, tidak boleh masuk ke Mekah, maka kena buat lagu mana. Di sini panduan dia. Ada orang panggil video, video berupa puasa, berupa sedekah dan kurban kabinatan. Lepas tu macam-macam lagi hak berkenaan dengan haji ni. Pergi situ berkenaan dengan haji. Lepas tu haji ni ada bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ni kita macam mengimbas kembali. Kalau kita sudah belajar. Tengok semula sini. Sini mudah nampak. Pasal dia setempat gitu. Nota kita tu dah terpisah. Jadi haji ni ada bulan-bulan tertentu yang maklum. Sesiapa yang berniat haji pada bulan-bulan tu, nak buat haji, dia kena lagu mana, begini. Ini caranya. Lepas tu dia sebut ibadat haji tu. Lepas tu Allah SWT sebutkan manusia ni ada dua macam. Ada yang nak dunia saja. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Hak lagu ni tak ada habuan dah di akhirat. Itu bukan cara orang Islam. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ada satu golongan lagi manusia tu nak dunia akhirat. Inilah cara orang Islam. Orang Islam diajar supaya ambil dunia dan akhirat. Mahukan kebaikan dunia dan akhirat. Sampai situ. Jadi ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Jadi mereka ini ada habuannya daripada usaha mereka itu. Jadi kalau hak yang pertama dunia saja tu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tak ada habuan jadi akhirat. Adapun orang yang hidup dia ni nyata dalam doa dia dan kepercayaan dia, keyakinan dia pun begitu juga dunia dan di akhirat, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka ini apa-apa yang mereka usaha dia ada habuan dia, ada bahagian dia. Ada keuntungan yang dia dapat mimma kasabu. Sama ada berupa ibadat kau seperti disebut selepas ni, haji kau, umrah kau, puasa kau, zakat kau, sembahyang, ada nasibum mimma kasabu. Itu usaha kita yang kita buat tu, ada bahagian kita, ada ganjarannya di sisi Allah, ada ganjarannya di sisi Allah. Itu maksudnya. Hak mana hak ada ganjaran ni di akhirat? Orang yang ada kepercayaan dunia dan akhirat. Dunia saja tak boleh. Itu bukan cara orang Islam. Itu nak ayatnya. Wallahu sari'ul hisab. Lepas tu dalam dunia ni ada baik buruk yang kita buat kan. Ada hak kena tolak, ada hak kena capu, ada hak kena bagi. Hak orang panggil kira-kira tu lah. Sebenarnya kan kalau kira-kira cepat, boleh tahu selalu kesimpulan dia lagu mana. Orang ni nak masuk neraka selama mana. Orang ni tak masuk neraka dah. Walaupun ada juga kesalahan dia buat. Tapi Tuhan tu kan sari'ul hisab. Segera dia menghitung, tak ada ambil masa lama. Metal. Orang ni walaupun dia ada kejahatan, tapi dia ada kebaikan juga. Kebaikan dia usaha tu ada nasib juga. Ada bahagian juga, tidak saja ada ganjaran. Jadi Tuhan kira. Jadi hak ni dihapuskan oleh hak ni. Hak ni ditutup oleh hak ni. Lalu dia masuk syurga. Kena kira macam-macam juga amalan dia ada buat. Tapi Tuhan tahulah manusia ni. Dengan kelemahan yang ada pada dia, maka dia jadi terbuat dosa, dia cuai, dia lambat sembahyang, dia tak puasa, bulan puasa sebab uzur, ataupun macam-macam lagi. Malah kau gapo kau, Tuhan kira belaka tu. Tuhan kira belaka. Jadi Tuhan kira ni tidak kira hak jahat saja, hak tak molek saja. Dia kira dengan hak ni. Hak molek ni. Jadi dia tahu. Keputusannya segera. Mudahnya nak dapat. Jadi sampai situ. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang beberapa hari, sedikit saja. Situ kita. Hari ni kita masuk situ. Sampai ke situ. Jadi hal ni berkenaan dengan haji lagi. Jadi bila dalam haji tu, bila buat haji tu, dia suruh ingat kepada Allah.
Zikir. Zikir. Dia sebut gitu. Hak tadi kita baca di hujung berkenaan dengan puasa tu, sebut juga ingat kepada Tuhan dan takbir. Hak ni pun pada hari-hari tertentu ni apa ni? Ni hari tasyrik namanya. Hari tasyrik. Baik. Kita tengok di sini dalam nota kita. Dan berzikirlah kepada Allah. Zikir dengan apa? Dengan takbir dan lain-lain semasa mengerjakan haji. Dan orang yang tidak pergi buat kerja haji pun duduk buat juga. Dengan kita bersembahyang hari raya, hak kita tidak buat pada hari lain. Itu zikir. Itu pun bentuk zikir juga. Dan kita bertakbir pada beberapa hari. Jadi raya haji itu beberapa hari. Takbir tu. Ingat kepada Allah tu. Sebab tu lama. 2-3 hari. Raya puasa tidak. Raya puasa tidak. Di sini dia sebut ni beberapa hari. Yang tertentu bilangannya. Baik, kita tengok di sini 337. Iaitu pada hari-hari tasyrik. Apa hari tasyrik tu? Hari ke-11, ke-12 dan ke-13. Itu hari tasyrik. Jadi raya haji pada hari yang ke-10 Zulhijjah. Hari yang ke-11, 12, 13. Ni hujung orang buat kerja haji. Orang buat kerja haji suk situ. Jadi sebelum pada tu cerita pasal haji, macam-macam duk cerita. Dengan umrah, dengan apa sebelum pada ni. Lepas tu kemuncaknya doa. Hak nak doanya lagu mana? Di Arafah kau gimana tempat kemuncak tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barulah ada makna amalan-amalan kita, segala usaha kita tu, berupa ibadat macam mana pun, ataupun usaha-usaha kita, kerja-kerja kita dari dunia tu, baru Tuhan kira. Kalau tak ada kepercayaan akhirat tu, Tuhan tak kira. Sia-sia saja. Kalau tak ada apa dunia. Itu pun kalau ada. Kalau tak ada, habislah, sajalah. Itulah penyair kata, ma aqbahat ma ahsanad din, ma ajmalad din, ma ahsanad din wad dunya idza ijtama'a wa aqbahal kufra wal iflasa fil rajuli, kata dia. Ma ahsanad din wad dunya idza ijtama'a. Alangkah comelnya, dia kata, kalau dunia dan agama ni berhimpun pada seseorang. Kalau seseorang tu agama apa ada, dunia apa ada. Senang pun ada, ibadat pun ada belaka. Comel. Wa aqbahal kufra wal iflas fil rajuli. Dan alangkah bodohnya, teruknya manusia ni wa aqbahal kufra wal iflas, dan alangkah teruknya, kejinya kekufuran. Kalau seseorang tu kafir, lepas tu apa kedana pula, susah pula dalam dunia. Tu paling rugilah. Sebab apa dunia, akhirat saya tak ada apa saja, sia-sia. Ni hak orang manusia hak paling rugi dalam dunia. Kalau dia nak ada pun ada hak dunia. Itulah dalam Quran sebut, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat besok tak ada dah bahagia untuk dia. Akhirat tertutup. Tu ayat sekali. Dunia belum tentu. Sebab orang kafir pun ada juga senang. Bolehlah sekadar tu. Tapi akhirat tentu dah tak boleh. Tapi kalau orang beragama ni, kalau dapat dunia, dapat akhirat besok tidak sia-sia. Bahkan mungkin dia dapat lebih lagi. Itu faham kita orang Islam. Lebih lagi daripada orang kalau semasa hidup dia tidak senang. Orang yang senang tu lebih lagi. Sebab apa? Dia boleh bagi zakat, dia boleh bagi infak, dia boleh bagi derma, dia boleh bagi gitu-gini dengan duit dia. Dan hak tu dapat pahala. Bukan saja juga. Hak tu akan dapat di akhirat. Jadi adanya dunia itu tidak menjadi penghalang untuk dapat banyak akhirat. Bahkan mungkin seseorang itu akan dapat lebih banyak daripada orang lain dengan adanya dunia. Kalau orang susah, dia tak boleh nak buat kebajikan tadi. Orang hak sedar, dia boleh buat kebajikan. Jadi itu untuk akhirat. Lebih banyak lagi kiranya dia dapat. Jadi ini hari-hari tasyrik. Semasa
berada di Mina. Hari Tasyrik. Tasyrik itu makna dia hari mengeringkan daging. Orang zaman dulu lah. Zaman dulu apa ni? Dia sembelih kurban tu kan. Banyak hari, 2-3 hari tu. Daging ni tak habis nak makan. Banyak. Jadi nak lagu mana nak suruh tahan? Dia jemur. Jemur tu lah tasyrik tu. Jemur daging. Apa ni, jemur panas lah. Biar kering, orang kata kering daging. Biar kering daging tu. Boleh tahan lama. Boleh simpan, boleh makan lama lah. Kalau buat gitu, zaman dulu. Zaman sekarang ni zaman ada peti. Bubur dalam freezer tu kan selesai. Nah. Jadi nak simpan boleh. Daging kurban tu nak simpan boleh. Tidak setakat hari tasyrik tu saja, sampai hujung tahun pun boleh. Nak makan lagi dah banyak, kita bubur dalam freezer boleh. Gitu. Tak apalah. Hak sebenarnya Allah SWT nak suruh kita fikir kepada orang lain. Hak kurban tu. Lebih daripada makan, memanglah boleh kita makan simpan sampai setahun pun. Tetapi hak naknya kalau boleh bagi kepada orang miskin. Kalau hak tak ada orang miskin sekeliling kita ni, orang Islam ramai lagi ke dalam dunia ni, hak susah. Boleh kirim. Apa ni, daging-daging import tu. Mari tu mari. Semua frozen. Mari tu sampai ke tempat kita berapa lama. Jadi sebagaimana lagu tu, orang berniaga tu, orang hak nak cari pahala ni, dia boleh buat juga lagu tu. Hatta pergi ke mana-mana tu. Barulah saudara-saudara kita hak susah duduk mana-mana tu berasa, ada saudara, adik-beradik kita ni. Dia ingat kita. Tu sebenarnya. Tapi tak berapa jadi. Lah ni alhamdulillah nampak ada orang faham, orang buat gitu. Comel kalau buat gitu. Zaman dulu dia tak boleh kena simpan tu, dia kena jemur panas gitu je. Itulah orang panggil hari tasyrik tu. Jadi 11, 12, 13 ni di Mina. Di Mina. Baik, kalau kita nak tengok sini, saya nak tunjuklah sikit. Banyak ni tafsir ni, cuba tengok sini kan. Ni senarai tafsir ni. Ni tafsir apa ni? Senarai tafsir nak pilih yang mana, tak apa. Kita ambil sel. Kita ambil sel dah. Nak tunjuk tadi tu. Saya rayak tadi, kaitan ayat dengan ayat tadi bukan ada dalam semua tafsir. Sebagai contoh, kalau nak tengok, ada tengok sini. Safwatut Tafasir. Safwatut Tafasir. Jadi kita tengok situ, tengok di bawah. Cuba tengok. Hak dia sebut. Saya sebut tadi duduk sini. Kalau nak tengok dalam hak Arabnya, tengok sini. Al-Munasabah. Lamma dzakara Allah Ta'ala fil ayat as-sabiqah ahkam as-siyam, a'qaba dhalika bi dhikri ahkam al-hajj. Lianna syuhurahu ta'ti mubasharatan ba'da syahr as-siyam. Tapi dia sebut ringkaslah, saya sebut lebih panjang lagi. Tadi tu. Sebab saya nak bawa kepada rukun Islam. Apa yang saya sebut tadi tu. Daripada permulaan juzuk kedua. Saya qulu sifat start daripada semaya. Kan kita kan rukun Islam ni, selain daripada mengucap 2 kalimah syahadat tu, semaya. Lepas tu zakat ada sebut dah tadi. Puasa ada sebut. Haji. Pak ada sebut sini. Pak ada sebut. Dan semua tu buat tu kalau tak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak ada syahadat, tak jadi apa. Jadi 5 rukun Islam sudah ada di situ. Tu saya nak rayak tu. Dia sebut ni lebih ringkas. Tapi dia cuba mengaitkanlah ayat tu. Jadi bila Allah SWT sebut dalam ayat-ayat yang lalu hukum puasa, dia kata. Lepas tu Allah SWT menyusulkannya, mengiringkannya dengan sebut hukum haji pula. Sebab apa? Sebab bulan-bulan haji tu berteruh bersambung dengan bulan puasa. Aku tu. Comel kan tu? Cara hubungan kaitan antara ayat dengan ayat dalam Quran. Lepas puasa, haji selalu kan? Sebab haji tu start bila? Kalau kita tengok dalam nota saya buat dulu. Dia start bulan Syawal. Bulan puasa, puasa sebulan. Lepas tu haji tu start Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bersambung selalu. Sebab tu Tuhan sebut bersambung sini. Nampak kaitan dia. Nampak kaitan dia. Lepas tu nampak tertib dia tu comel. Hak dalam rukun Islam tu. Tapi dia tak sebut sini, dia sebut antara dua tu. Yang berkaitan puasa dengan haji.
Tapi kalau kita undur ke belakang lagi, dia bukan puasa dengan haji saja, bahkan semaya juga. Dan ada sebut wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba. Wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Ada sebut dah situ. Lepas tu baru sebut puasa tu. Nampak kaitan dia. Comel tertib dia. Lepas tu dia kata ayat perang duduk celah tu lagu mana? Hak tu nak ayat benda tu kalau berlaku dalam bulan haram. Sedangkan peperangan pada dasarnya pada bulan haram tu tidak dibenarkan. Tapi kalau kita diganggu oleh musuh pada bulan haram tu boleh juga. Tu sebab dia mana berkait dengan tanah haram. Berkait dengan orang nak pergi buat kerja haji, lagu mana kalau dalam keadaan begitu. Itu maksudnya. Lepas tu dia sebut bulan, anak bulan, yas'alunaka 'anil ahillah, di celah-celah tu. Sebab bulan, anak bulan tu penting. Untuk kita tahu start bulan puasa bila, habis bulan puasa bila, nak raya ni pula. Lepas tu masuk bulan haji tu bila, 1 Zulhijjah bila, sebab kita nak raya pada 10 Zulhijjah. Semua tu dia berkait dengan anak bulan. Sebab tu di celah-celah tu kita telah baca, kita jumpa dah dengan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Surah kata maksud asas sebenarnya untuk orang Islam, walaupun banyak untuk dunia boleh kita guna juga. Bulan tu, anak bulan tu nak benda lain. Tetapi maksud asal kitanya kalau berkait dengan ibadat tu, hiya mawaqitu linnas. Ia menunjukkan waktu untuk manusia dan untuk nak tahu haji. Lepas tu dia sebut haji tu. Sebab haji ni ada musim dia, ada bulan dia. Bukan boleh buat apa nama ni ikut setera bulan mana-mana pun, tidak gitu. Dia sebutlah sini Baik, kita pergi pula. Jadi al-hajju asyurum ma'lumat, kita sudah lepas dah dulu. Cuba tengok sana, nota sana. Bulan-bulan haji itu, apa bulan haji? Berdasarkan hadis-hadis, dia sebut Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Mana orang nak start nak kerja haji tu start situ, boleh dah. Boleh dah. Dia tak boleh. Kalau kita muka tidak nak pergi ke mazhab ke apa kan, nak ayat secara umum. Kalau hak perincian mazhab tu lagi detail lah. Imam Syafi'i kata tak boleh sebelum pada tu. Sebab masuk waktu sembahyang, lagi tak masuk waktu zuhur, tak boleh sembahyang zuhur. Jadi hak kata haji ni, al-hajju asyurum ma'lumat, bulan tu. Dulu pada tu tak boleh. Kalau dalam masa tu tak apa. Masa tu. Sebab bulan dia. Dulu pada tu tak boleh. Dia kata. Tapi kalau Imam Malik kata tak apa. Lama sebelum pada tu. Tak apa. Boleh. Nak pakai tak. Cuma susah lah. Jadi kena pakai ihram. Dan niat haji. Niat umrah. Susah. Jadi caranya kalau kita kata dalam bulan tu, ringkas lah. Mudah. Dan Islam ni, dah ayat dah sebelum pada ni. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Cerita pasal puasa tu dia ayat dah tu, dasar. Hak lain-lain pun gitu juga. Itu dasar agama. Hak moleknya ambil hak mudah tu. Jangan sampai jadi susah. Kita banyak lagi kerja-kerja lain kan. Tanggungjawab lain. Jadi kita dalam masa musim haji tu ada orang yang pergi lewat. Pergi lewat pun boleh juga. Pergi lewat pun boleh juga. Sebab kemuncak hajinya. Itu dalam hadis lah. Al-hajju Arafat. Arafat. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Dalam Quran ayat yang kita baca dah sebelum pada ni ada juga sebut Arafat. Mana Arafat tu penting kedudukannya. Sehingga dalam hadis kata al-hajju Arafah. Haji ni Arafah tu. Tu hajinya. Boleh hak tu tak boleh lah. Sebab tu orang pergi lewat, orang pergi. Hari yang ke-7 dah pergi. 2-3 hari ya buat kerja haji boleh. Tak ada jadi masalah. Hak pentingnya dah tu. Hak tu dalam umrah tak ada. Beza dengan umrahnya situ. Hak lain-lain ada. Hak tu tak ada umrah. Hak tu kemuncaknya. Kalau dah hak tu. Hak tu masa kemuncak lah. Tapi kalau nak pergi awal boleh dah. Musim dia dah. Baik. Hak ni hak akhir dah ni. Lepas pada semua selesai dah. Raya berapa dah. Hari ke-10, 11, 12. Hak ni lah maksudnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu bilangannya. Beberapa hari saja.
11, 12, 13. Jangan kata bila dah lepas buat kerja haji kan habis selesai. Lupa dah. Ingat kepada Allah lagi. Ni kalau hak zaman jahiliah dulu, pada hari-hari tasyrik tu dia duduk buah kosong dah lah. Duduk bangga-bangga dengan keluarga, dengan keturunan, duduk angkat keluarga, angkat puak. Gitu cara jahiliah. Cara tu tak betul. Tuhan kata hari-hari tu kena isi dengan ingat kepada Allah. Jadi ingat kepada Allah dengan bertakbir, dan lain-lain, zikir lagi semasa mengerjakan haji. Kemudian sesiapa yang mahu segera meninggalkan Mina, dalam masa 2-3 hari itu pergi melontar, ramyul jimar orang panggil, melontar jamrah, melontar, pergi pada masa hari itulah. Tapi kalau dia itu sekat 2 hari, lepas tu nak pergi dah lah, nak tinggal, boleh dah. Tidak mesti kata 3 hari ni. Jadi 3 hari ni hak comel lah, hak molek lah, lebih sempurna kalau buat begitu. Tapi kalau 2 hari pun tak apa dah, duduk situ. Inilah nak cerita, masih lagi berkenaan dengan ibadah haji. Maka ia tidaklah berdosa. Dan sesiapa yang lambat meninggalkan Mina hingga ke hari 13 yang di Zulhijjah, maka ia juga tidak berdosa. Tak apa belaka, boleh. Berada di Mina selama 3 hari itu hanya sunat dan lebih baik sahaja. Ia bukanlah suatu yang wajib. Seseorang boleh meninggalkan Mina pada hari ke-12 lagi. Ia tidak mesti berada di situ hingga hari ke-13, tak perlu. Tapi itu lebih sempurna kalau buat begitu. Boleh dah mana-mana nak gaduh ke apa tu, cepat nak balik, nak pergi, boleh. Boleh. 12 tu boleh. Yang pentingnya tu dia sebut selepas tu ada ketakwaan itu. Ada takwa. Ingat molek pengajaran yang kita dapat dalam ibadat haji itu. Jadi apa ni? Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa, bukan saja nak kejar dunia dengan apa dak. Kerana ada benda yang penting juga kita nak buat. Lalu kita sakat 2 hari je duduk situ. Cepat dan lambatnya meninggalkan Mina itu bukanlah kerana sesuatu tujuan yang tidak baik. Itu makna takwa. Sebaliknya kerana menurut perintah Allah dan mengharapkan keredaan Allah semata-mata. Jadi kalau ada hak tu buat sikit kau banyak kau, buat hak fardu saja pun tak apa dah. Tak apa dah. Lepas dah. Allah hak kiranya hati kita tu. Jadi sebab apa? Sebab Allah berfirman di dalam Quran. Inilah wasayujannabuhal atqa, baca situ. Huzaifah. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Bermaksud, dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya, padahal tidak ada padanya budi seseorang pun yang patut dibalas. Tiada apa-apa selain daripada mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Demi sesungguhnya ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Jadi inilah makna orang yang ikhlas, tak ada nak balas budi siapa-siapa, tak ada nak apa, kerana Allah SWT semata-mata. Jadi buat sikit banyak pun yang pentingnya ikhlas. Buat tu tak ada nak maksud apa-apa, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Itulah maksudnya, untuk mencari keredaan Allah, keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Kalau ada hak tu sikit banyak Tuhan kira, hak tu ada nilainya besar di sisi Allah, bukan semata-mata tengok dari segi jumlah benda yang diberikan atau dibuat tu, tidak. Tuhan tak tengok situ. Tuhan tengok pada ketakwaan seseorang itu. Dan dengan sebab ada takwa ni, neraka pun seseorang itu terhindar daripada neraka. Okey. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah
dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dikumpulkan kepadanya. Kamu akan dikumpulkan kepadanya. Jadi hak ni hak nak je. Daripada ibadat apa pun nak bui dapat ketakwaan itu. Dan kita kena ingat kita semua ni akan kembali kepadanya, akan dihimpunkan, akan ada hari kemudian. Orang panggil mahsyar, yaumul hasyri, pada hari mahsyar. Tuhsyarun, ilaihi tuhsyarun, kamu akan dihimpunkan kepadanya. Dia kena ada hak tu. Hak tu lah orang-orang yang percaya akhirat tu, dia ada percaya kepada hak tu. Orang hak tak percaya kepada akhirat, dia tak ada lah hak tu. Jadi ada keistimewaan kapal semua ni, orang yang ada kepercayaan kepada hari akhirat, barulah nampak hasil ataupun buah daripada ibadat yang kita duduk buat tu. Sama ada berupa haji ke, berupa puasa ke, atau berupa sembahyang ke, kita duduk buat. Baru nampak di situ. Kalau tak sampai hari tu tak nampak. Tak nampak sebenar-benarnya. Baca lagi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Di antara manusia terdapat orang yang tutur katanya dalam kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya, dan ia mempersaksikan Allah atas kebenaran isi hatinya, sedangkan dialah musuh yang paling ketat. Kemudian apabila ia pergi dengan mendapat hajatnya, berusahalah ia di bumi untuk melakukan bencana padanya dan membinasakan tanaman-tanaman serta keturunan binatang ternak dan manusia, sedangkan Allah tidak suka kepada bencana kerosakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya untuk terus melakukan dosa yang dilakukannya. Oleh itu padanlah baginya balasan neraka Jahannam, dan demi sesungguhnya ia neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Dan ada di antara manusia orang yang sanggup mengorbankan dirinya dengan mentaati Allah kerana mencari keredaan Allah semata-mata, dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Jadi di sini selepas daripada disebutkan semua, kita baca dah habis dah lah, cerita haji ke apa tu habis. Sekarang ni nak cerita hasil dia. Hasil manusia yang ada dua macam kan, sebelum pada ni dia sebut di akhir tu, ada yang berdoa nak dunia saja, ataupun tidak berdoa, memang dia nak dunia saja, dia tak percaya ke Tuhan pun. Supaya orang-orang komunis, orang-orang sosialis, dia tak percaya Tuhan ada pun. Jadi nak minta apanya? Tak nak minta, memang dia nak dunia saja. Itu satu macam. Yang kedua, nak dunia akhirat. Ni bagi dua lah ni pula. Ni ada manusia yang comel kecek dia kalau dunia ni. Yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Ni kalau kita baca dalam tafsir-tafsir lah, umumnya menyebutkan ada latar belakang dia, asbabun nuzul bagi ayat ni. Mereka sebut itulah, tapi kita bukan tidak nak di tafsir Quran dengan hadis dengan tak sebutlah tu. Tapi kalau nak royak lah, setengah orang tu dia kaitkan ni dengan orang munafik. Ada ceritanya di zaman Nabi SAW. Orangnya munafik. Dia mendakwa dia Islam. Kecek tu sedaklah. Memang Nabi sendiri yu'jibuka, kau tu Nabi lah, pun kagum dengan dia. Berasa yonda sungguh Islam. Begitu.
Lepas tu dia menyaksikan, ya Allah jadi saksi apa yang ada dalam hati dia. Memang dia sungguh Islam lah. Wa huwa aladdul khisam, sedangkan dia tu adalah musuh yang paling ketat. Musuh Islam yang paling ketat. Nah, ayatnya dalam dunia ni ada hak lagu tu. Hak ni pun orang hak nak dunia saja. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di akhirat besok masuk neraka. Tak ada apa faedah pun. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kita baca dah ayat sebelum pada ni, di akhirat besok habuan ganjaran yang baik langsung tak dapat. Hak lagu ni lah. Sama ada orang kafir ke atau munafik ke, zahirnya Islam tapi hati dia sebenarnya tidak Islam. Maka orang lagu ni boleh jadi, kalau Nabi pun boleh terpedaya, kalau Nabi pun boleh tertarik hati, orang lain lagi lah. Jadi ni hak bahaya ni, kena beringat hak lagu ni. Dan orang hak lagu ni kalau pergi haji pun, kalau hak Islam lah, kalau hak Islam, kecek lagu ni sedap, kamu apa, puasa, sembahyang, tapi kalau perangai lagu ni tak ada makna, tak ada hasil, tak ada ketakwaan yang dapat. Hak disebut-sebut takwa ada tu bukan lagu ni je. Kalau kita kaitkan hak ni dengan orang Islam, tapi kalau asbabun nuzul dia berkait dengan munafik. Hak munafik tu ada hak lagu tu. Dan orang tu nya, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi orang munafik ni dia buat juga ibadat sekali dengan kita. Tapi ini tanda dia orang tu tidak Islam sungguh. Tidak Islam hak dikehendaki. Islam yang kalau kita pokok ada buah dia. Hak ni buah pokok moktal, tubik buah gelai. Lagu tu. Tak kena lah. Tak kena lah mengelirukan. Kalau tengok ke pokok tu, kamak ke pokok rambutan. Rupanya tubik buah lain. Tak ada makna lah kalau lagu tu. Sia-sia lah. Jadi orang duduk menaruh harapan tu saja. Tak sia lagu tu. Dah kalau kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, bukan lagu ni cara dia. Orang lagu tu hak bawah ni. Wa minan nasi man yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Jadi ayat ni seseorangnya menghuraikan dua ayat sebelum pada ni. Satu golongan yang berdoa nak dunia saja, ataupun tidak berdoa pun nak dunia saja. Tu perangai dia lagu tu lah. Boleh jadi dia tu seorang yang lembut percakapannya, sopan, tapi tak ada makna semua tu. Pada hakikatnya dia duduk melakukan kerosakan di muka bumi, dengan membinasakan tanaman-tanaman dan zuriat. Apa ni? Duduk buat benda kerosakan macam tu. Jadi itu bukan cara orang Islam. Bukan cara orang Islam. Cara orang Islam duduk berdoa nak dunia akhirat tu bukan lagu tu. Apalagi orang yang hidupnya dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji, tak sepatutnya ada benda-benda macam ni pada dia. Tu nak ayatnya. Sepatutnya fahamlah dunia dan akhirat. Jangan kira dunia saja. Ni kalau lagu ni dunia saja ni. Jadi boleh merosakkan tanaman-tanaman tu, kita tak apa-apa lah dulu. Tapi hak dalam hadis tu ada sebut dah. Orang saat ni Akhnas bin Syuraik ni, dia bakar tanaman-tanaman. Dia nak marah. Alik belakang. Depan tu dia molek lah kecek tu, jangan kira lah lembut lah. Lembut lah kecek tu. Nak menampakkan dia tu Islam lah. Jadi kira je zahirnya dengan semaya, dengan gapo sebut Islam. Tetapi pada hakikatnya dia benci sangat pada Islam. Jadi hak dalam cerita hak sampai Nabi tu, dia buat lagu mana? Dia bakar apa nama ni, kebun-kebun orang. Lepas tu dia matikan binatang-binatang. Sekadar tu je. Setelah tu pun Tuhan tak suka dah. Wallahu la yuhibbul fasad. Bah kalau kita fikir zaman lain ni, wa idza tawalla sa'a fil, tawalla tu ada beberapa makna. Satu makna di sini sebab kita ambil makna sini ni. Mana ni? Sini. Kemudian apabila ia pergi, itu maknanya tawalla. Tetapi ramai juga ulama tafsir
mengatakan tawalla di sini makna memerintah. Orang lagu ni bila dia dapat kuasa, bila dia berkuasa, memerintah maksudnya. Sa'a fil ard. Dia gunakan kekuasaan yang ada pada dia tu untuk hakikat sebenarnya untuk merosakkan muka bumi. Kot tu. Ada juga lagu tu. Jadi kita boleh pakai juga tu. Boleh pakai juga. Hak ni lebih kepada hak zaman Nabi tu. Orang berkenaan tu. Mana sebagai contoh yang dikemukakan. Jadi kalau orang lain pun tak boleh lagu tu. Tak silih lagu tu. Apa maknanya jadi munafik gitu. Sia-sia juga. Walaupun zahirnya nampak buat ibadat tadi tu. Tak ada makna. Sebab tak ada ketakwaan. Tapi kalau kita kata memerintah, hak duduk buat perang ni tu kan. Bom tu. Habis pokok-pokok. Habis jalan. Orang tak boleh dah nak pergi mengusahakan pertanian, nak pergi berladang, tak boleh. Hancur lebuh habis. Lagi dahsyat. Jadi kalau setara ni pun Tuhan tak suka dah, itu dia panggil buat kerosakan dah. Itu sifat, bukan sifat orang Islam, sifat orang kafir, itu musuh Allah. Apa lagu tu? Jadi apa lagi kalau zaman lah ni dengan habis binatang mati, dia pergi bom tu. Bom bagi gas beracun lah macam-macam cara dia buat. Ni semua dibuat oleh tentera. Orang yang ada kuasa buat lagu tu. Cuba tengok. Dia tidak nanti orang Islam, orang kafir pun lagu tu juga sama dia. Cuba tengok Rusia apa dengan Ukraine tu kan, hancur lebur. Berapa tinggal? Hancur lebur. Segala pembangunan, segala kemajuan yang berapa puluh tahun, beratus tahun buat tu hancur lebur. Lepas pada tu, hak bahayanya, orang duduk takut lah. Takut perang nuklear. Mungkin sama-sama ada kuasa nuklear belakang tu. Senjata nuklear. Tapi moga warah lagi. Kepada-mana kafir dia pun nak duduk dalam dunia ni juga. Kalau lepas hak tu habis bagi dia. Dia pun tak tahu nak duduk mana. Dia pun mikir juga masing-masingnya. Kalau hak tu lagi dahsyat. Sebab kata di Jepun tu kan, hak tahu 2 butir bom di Jepun. Katanya sampai kelan ni kesan dia tu ada lagi. Kesan kepada keturunan jadi cacat manusia. Inilah hak dalam Quran, wa yuhlikal harsa wan nasl. Tanaman-tanaman ni pun jadi beracun habis tanah. Nampak sayur tu baik, nampak buah, tapi buah tu sebenarnya mengandungi bahan-bahan beracun. Kalau lagu tu orang makan pun tak selamat. Ni lagi dahsyat lagi. Hak lagu ni bukan orang perseorangan ni. Jadi lebih sesuai kita kata tawalla tu dengan makna memerintah di situ. Bila dia ada kuasa, dia guna kuasa dia tu untuk merosakkan muka bumi. Padahal muka bumi ni Tuhan sediakan kita untuk akhirat. Untuk kita dapat sesuatu, untuk kita hidup buat sementara, untuk pergi akhirat, bekal di akhirat. Tiba-tiba bekal tu pun dah habis. Tak boleh nak duduk dengan aman damai dah. Sebab apa? Sana serai, sini serai, perai semua. Tak say lagu tu. Jadi bila tak say lagu tu lagu mana? Tidak perai. Tidak perai baru tak ada suasana lagu tu. Jadi hak ni bukan cara orang Islam. Orang Islam tidak nak tu. Orang nak dunia akhirat. Dunia tu pun dia kena molek juga. Bukan dengan cara hancur lebur lagu tu. Bukan dengan cara penuh dengan racun begitu. Sampai kesan buruk dia turun temurun. Bukan gitu cara. Jadi kita orang Islam lah sepatutnya orang yang telah buat semua ibadat tadi tu. Semua ibadat tadi membawa kepada keamanan, kedamaian, kesatuan, persaudaraan. Takkanlah nak buat benda lagu ni. Takkanlah nak buat kerja lagu ni. Tak sesuai tu. Apa lagi sebab kita ni orang yang buat semua ibadat tadi. Orang kafir pun tak berani nak buat. Walaupun ada senjata nuklear pun duk simpan. Duk ugut ya. Ugut. Lama ke aku. Kalau buat itu aku lepas aku tak cara dah. Gitulah bahasa kita kecek kan. Kalau lagu tu habis Eropah tu. Hak maju tu hancur lebur. Semetar je. Dalam masa semetar. Itu bukan cara Islam. Cara Islam ajar bukan lagu tu. Lepas tu ni jenis bering. Jenis bering. Bering lagu mana? Kalau orang nasihat
Orang nasihat. Tak dia kau naik angin. Bukan dia nak break. Kalau orang nasihat, ni maksudnya. Ni teruklah kalau lagu ni. Terutama kalau jadi pemerintah, jadi pemimpin, teruk. Kalau lagu ni sifatnya. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya. Untuk terus melakukan dosa yang dilakukannya. Bukan dia nak break. Bukan dia nak mikir, nengung. Tidak. Tetapi dia kau nak tunjuk beri dia tu. Lagu ni tak kena lah. Orang kafir pun tak kena, orang Islam pun tak kena kalau sifat lagu ni. Sepatutnya bila buat kerosakan tu, orang nasihat, orang nak suruh berdamai, berdamailah. Berdamai tu lebih baik. Wasulhu khair. Dalam Quran sebut perdamaian itu adalah baik. Kena berdamailah. Tapi kadang-kadang tidak begitu. Kalau kita kata tak puas lagi lah, itu perang tu. Lama gitu mau. Kadang-kadang berlaku perang, gitu. Kalau dia kau naik angin. Tu hak peringkat tinggi, hak peringkat perang. Pun lagu tu. Hak peringkat bawah ni lagu tu juga. Kita kata Nabi tak pernah buat surga. Mula dia buat sekawah je. Buat kita kata gitu, dia buat 3 kawah. Lagu tu. Perangai. Dia kata saya kepada Nabi. Nabi tak buat pun nak buat semacam. Surga tu makan. Itu tak jadi masalah. Bila-bila masa buat gila. Makan. Bayar sedap. Tapi apa yang dikait dengan bulan. Bahkan orang royak. Jangan kira lah atas pandang tu ada logo capar tu. No, saya ke Nabi. Nabi junjung atas pala. No. Lepas tu kalau orang royak, Nabi tak sipakan. Ni perangai lagu tu. Perangai lagu ni. Kalau orang royak dia bukan kata nak insaf. Ya Allah juga ni. Dan Nabi tahu apa kita buat ni. Mari mana pula. Ini contoh. Sama-sama kita nampak juga. Daripada sekecil-kecil seluar-luar. Seluar-luar. Orang kafir, orang Islam ada berlaku perangai lagi. Dia buat tak betul. Orang nasihat bukan dia nak dengar. Kalau lagu ni jadi jiwa berat lah ni. Ni nak ayat. Sesuai kau dengan orang duduk sepanjang hayat dia duduk sembahyang, duduk zakat, duduk haji, duduk puasa, duduk haji. Sesuai kau dengan orang yang minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sesuai? Tak sesuai. Tak sesuai. Bahkan tak sesuai dengan orang nak dunia saja pun tak sesuai. Dah hancur dah dunia. Akhirat dah tak percaya dah, dunia ni pun tak ada. Nak dapat apa? Kalau lagu tu dah hancur dah dunia. Sebab tu kata teruk ni. Manusia ni boleh jadi seteruk-teruk tu. Kadang-kadang tak kena gaya. Dia boleh jadi sampai seteruk-teruk. Dia tak kira dah. Dia kira dia. Dia tak fikir dah orang lain. Generasi akan datang nak hidup lagu mana. Dia tak kira. Dia kira dia. Kalau lagu tu berat tu. Jadi hak naknya lagu mana? Seterusnya. Jadi sini kita ada membinasakan tanaman-tanaman serta keturunan nasal binatang ternak dan manusia mati habis, kena hancur. Sebab apa? Ini kerana kebinasaan yang dilakukan oleh orang-orang lagu ni. Dan apabila dikatakan kepadanya tu situ 342, ia memandang orang-orang Islam yang menasihatinya begitu sebagai orang-orang yang hina, lekeh dan tidak setaraf dengannya. Bagaimana ia akan menerima nasihat mereka? Jiwa mereka yang sombong itu digambarkan oleh Allah melalui firman-Nya ini. Baca. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Bermaksud, dan demikianlah kami uji sebahagian dari mereka yang kaya raya dengan sebahagian yang lain yang fakir miskin. Lalu mereka orang-orang yang kaya itu berkata terhadap orang-orang fakir miskin yang beriman, inikah orang-orangnya yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka di antara kita? Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Jadi hak zaman Nabi dulu begitulah. Ramai masuk Islam ni hak susah-susah. Jadi hak senang-senang ketua-ketua kaum tu tak masuk. Dia telah guni yang masuk Islam. Dia buat menyanyi gitu. Bukan nak apa ni, nak suruh orang suruh buat molek dia nak dengar, tidak. Dia nak dengar, tidak. Dia lagi menyatakan kesombongan dia.
Ni hak zaman Nabi dulu gitulah. Tak boleh lagu tu, tak boleh lagu tu. Tak kira lah nasihat tu daripada orang kita tak kenal ke dia ke. Dah kalau dia ayat tu benda molek, sepatutnya dengar lah. Itulah cara orang yang beriman. Dan di antara manusia, ni satu kumpulan yang lain. Ni manusia ada dua jenis. Satu lagi hak lagu ni. Hak lagu ni lah hak sesuai dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa tu. Hak ni lah ada habuan di akhirat. Ada bahagian di akhirat. Dan di antara manusia, ada di antara manusia orang yang sanggup mengorbankan dirinya dengan mentaati Allah kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Jadi hak ni wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Jadi ada orang hak lagu ni, hak ni hak naknya. Hak ni hak nak. Orang yang jual diri dia. Jual diri. Perkataan asal dia maknanya jual. Yashri maknanya jual diri dia. Maksudnya mengorbankan diri dia dengan taat kepada Allah. Jadi tidak mengikut nafsu dia untuk semata-mata mendapat keredaan Allah. Hak lagu ni Allah kasih hak lagu ni. Orang hak lagu ni. Ni lawan kepada hak sebelum ni. Orang hak sebelum pada ni. Hak sebelum pada ni orang nak dunia saja. Akhir sekali dunia pun tak dapat. Dunia saja pun tak dapat. Hak ni orang hak nak dunia dan akhirat. Dia tahu dalam dunia ni kalau dia buat benda-benda gini, kebaikan, ketaatan, Allah SWT akan bagi ganjaran kepada dia. Dan dia buat tu kerana Allah. Kita buat, lepas tu kita tahu kita buat gini, kita boleh syurga, nak juga syurga. Tu tidak bercanggah dengan ikhlas waktu. Tak apa, nak lagu tu. Syurga ni kalau kita nak pun padat, barang yang padat, layak, benda sabar kalau nak. Jadi sehingga Tuhan tak marah. Tidak kata, tu tidak ikhlas dah tu. Tidak kerana aku semata-mata. Tak apa, boleh lagu tu. Seterusnya baca lagi. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semua sekali, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan dengan menderhakai Tuhan Ar-Rahman. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang amat nyata. Oleh itu, jika kamu tergelincir juga dengan melakukan maksiat setelah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas, maka ketahuilah bahawa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tiada yang mereka, yakni orang-orang yang ingkar itu, nanti-nantikan, melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, dan diselesaikan terus perkara yang diperselisihkan di dunia ini juga. Padahal hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. Jadi ini sambungan kepada ayat orang yang mengorbankan diri dia, orang yang memilih agama Allah lah. Sambungan kepada waktu lagi hak ni. Jadi cara lagu mana nak taat kepada Allah, nak jual diri kepada Allah, nak mengorbankan diri kepada Allah tu, pada agama Allah tu lagu mana? Dengan cara masuk ke dalam Islam semua sekali. Jangan ambil Islam hak mana kita nak saja, sesuai dengan nafsu kita saja. Masuk semua. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam Islam itu, ke dalam agama Islam itu semua sekali. Apa maksudnya? 3-4-3. Yang ini dengan mematuhi segala hukum dan ajarannya. Jangan pula kamu hanya mengambil daripadanya mana yang dirasakan sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsumu. Kerana dengan begitu berarti kamu telah menurut jejak langkah syaitan. Kalau buat gitu, ikut jejak langkah syaitan itu, yang merupakan musuhmu yang amat nyata.
Lepas tu 344 musuh yang amat nyata ni syaitan. Jangan turut syaitan. Jadi ikut Islam separuh-separuh hak mana kita nak sesuai dengan kita tu, cara syaitan dah lah tu. Jangan turut lagu tu. Untuk mengingatkan manusia bahawa syaitan itu adalah musuhnya yang amat nyata, Allah telah menyebutkan perkataan aduwwum mubin. Musuh yang amat nyata. Padahal kita tak ada jumpa, tak ada nak tengok pun kita kata. Tapi dia kata musuh yang amat nyata tu. Lagu mana? Tak tahunya salah satu hak sini. Hak sini. Bila tak ikut Islam molek. Tak ikut Islam sepenuhnya. Apa lagi kalau kita kata percaya setengah. Apa nama ni, tak percaya kepada setengah. Tu jadi tidak Islam apa pula tu? Teruk benar lah ikut syaitan tu kalau tu. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Dia jadi lagu tu. Percaya kepada sebahagian, tak percaya kepada sebahagian. Kitab tu. Jadi ni sebanyak 7 kali sebut aduwwum mubin dalam Quran. Dan pada setiap tempat itu kenyataan tersebut diperkuatkan dengan perkataan innahu, mana sesungguhnya. 7 kali. Oleh kerana syaitan itu musuh ketat manusia, maka Allah selalu berpesan supaya manusia tidak menurut jejak langkahnya. Mereka sebaliknya diperintah supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh juga. Dan dia musuh, kita pun kena anggap musuh jugalah. Jangan dia anggap teman. Tak kenal lagu tu. Orang buat kita musuh, kita buat dia saing pula. Sebab itulah Allah berfirman. Baca. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bermaksud, sesungguhnya syaitan adalah musuh kepadamu, maka jadikanlah dia musuh yang mesti dijauhi tipu dayanya. Sebenarnya dia hanyalah mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi saya sebut tu ringkas. Kalau nak tengok lebih kemah lagi, lebih detail lagi, lebih jelas lagi, kita boleh tengok sini. Saya nak tunjuklah. Ini ayat 208. Kita tengok. Malam ni buka tafsir Maududi jaga-jaga sekali dah. Surah Baqarah berapa tadi? 208. Surah Baqarah 208. Ni 20. Tapi dia tafsir dia dalam bahasa Urdu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam. Beriman dah. Tapi kadang-kadang tak sepakat. Setengah. Islam ni. Amalan hak zahir ni lah hak zahir. Syariat ni. Hak orang semua boleh nampak. Tak saya buat. Udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu masuklah ke dalam Islam tu semua sekali. Itu dia. Dia sebut di sini. Dia sebut kan? Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Seluruh kehidupan kamu itu kamu letakkan di bawah Islam. Cara berfikir kamu, cara teori kamu, ilmu kamu, cara hidup, resam hidup kamu, segala muamalah kamu, segala usaha dan kerja kamu, semuanya biar ikut cara Islam. Ni. Cara ni. Jangan kamu bahagikan hidup kamu tu kepada beberapa bahagian. Yang mana sebahagiannya sesuai dengan Islam, ikut Islam, dan sebahagian lagi tidak ikut Islam, kecuali pula. Jangan lagu tu. Tengok, jelas. Kalau kita buat separuh-separuh gitu, sikit-sikit gitu, ikut syaitan lah tu apa ni. Ni dalam Quran dia sebut. Jadi kita kena ingat, oleh itu jika kamu tergelincir, fa in zalaltum. Kita manusia ni ada tergelincir, ada tersalah, ada tersasul, ada gapo semua tu. Tergelincir juga dengan melakukan maksiat setelah datang kepadamu keterangan-keterangan yang jelas. Jadi Quran itulah ajaran Islam tu. Maka ketahuilah bahawa Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah ni kuat, tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Kerana kamu kena ingat tu. Jadi dengan kamu cuai, kamu tidak melaksanakan Islam sepenuhnya,
Agama Islam jadi lemah, Tuhan jadi lemah. Tak. Tidak jadi lemah dengan sebab itu. Tuhan maha perkasa dan maha bijaksana. Adalah tu hikmah dia ke mana-mana. Lepas pada tu tiada yang mereka, yakni orang-orang kafir tu ingkar. Jadi dalam Quran ni kalau kita perhati, orang beriman, orang kafir, orang beriman, orang kafir, orang munafik. Apa dia tidak sebut kitab lain? Orang beriman letak setepak. Ni bab orang beriman. Orang beriman di sini setepak. Dia jadi lupa pula. Tinggal waktu tahun lepas gaji. Tahun ni gaji pasal hak jahat saja. Hak kafir saja. Jadi hak Islam tak ada kau. Ni cara bahasa Quran tu dia selah-seli. Tadi sebut kafir, lepas tu sebut Islam, sebut kafir pula. Tadi sebut orang jahat, lepas tu sebut orang baik. Gitulah hidup ni. Dia selah-seli ada begitu, dia celah-celah tu. Dan kita sentiasa ingat sama. Bila baca mana pun cuba ingat sama. Manusia ni ada dua macam. Ada hak baik, ada hak tak baik. Ada hak kafir, ada hak Islam. Tu. Ada hak betul, ada hak tak betul. Jadi jumpa sama tu. Tidak kata terlupa. Tu kelebihan bahasa Quran. Dia tidak kata ada bak gitu ni bak orang-orang baik, sifat-sifat orang-orang baik. Ni sifat-sifat orang jahat gitu. Ni cerita pasal neraka. Ni syurga suku. Ada. Dia sebut syurga tadi, sebut neraka lah. Sebab memang kita ni duduk dalam keadaan gitu. Ada orang yang buat dalam masa yang sama. Amalan-amalan yang membawanya ke syurga. Dalam masa yang sama juga ada orang yang buat amalan-amalan yang membawa ke neraka. Takkan nak tinggal tu. Sedangkan setiap masa ada hal lagu tu. Dalam masa yang sama ada orang yang beriman. Masa tu juga ada orang yang tidak beriman, kafir. Nak suku lagu mana? Memang ada sekali sama. Dan peringatan kepada manusia semua. Tak kira di mana. Kita pergilah mana, jumpa sama. Itu cara dia. Jadi orang-orang tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Ni kita ada nota 345. Demikianlah cabaran dan tuntutan orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mahu beriman selagi tidak dapat Tuhan dan malaikat sendiri turun kepada mereka. Seperti dinyatakan oleh Allah menerusi firman-Nya ini. Ini perangai ni sejak zaman dahulu lagi. Nabi-nabi sebelum Nabi kita pun lagu tu. Sampai ke Nabi kita pun ada lagi. Baca. Apa ni? Huzaifah baca. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bermaksud dan berkatalah pula orang-orang yang tidak percaya akan menemui kami, mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kita, atau mengapa kita tidak dapat melihat Tuhan kita? Demi sesungguhnya mereka telah bersikap sombong angkuh dalam diri mereka sendiri dan telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Jadi hak ni hak pesimistik lagu tu ni ada sama. Ada sama. Nak ceritanya. Ada sama. Dan diselesaikan terus perkara yang diperselisihkan di dunia ini juga. Ada ke nak lagu tu? Kalau lagu tu tak ada lah ujian. Kalau lagu tak ada lah ghaib. Tak ada lah percaya kepada ghaib. Kalau lagu tu. Sedangkan dunia ni asas dia je untuk ke akhirat dia duduk di atas dasar ujian. Ghaib, percaya kepada perkara ghaib. Padahal hanya kepada Allah dikembalikan segala perkara. 346. Orang-orang kafir mencabar Nabi Muhammad SAW dengan berkata, kalau benar dakwaanmu, kenapa Tuhan dan para malaikatnya sendiri tidak datang kepada kami dan menyuruh kami supaya beriman? Kenapa tidak diselesaikan di dunia ini saja segala perselisihan yang telah berlaku di antara mereka dan orang-orang Islam? Kenapa tidak dihukum terus mereka di dunia ini dan orang-orang Islam pula terus diberikan ganjaran di sini? Ayat ke-210 ini sebenarnya menjawab cabaran mereka itu, bahawa takdir Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat ujian dan cubaan. Kunci sebenar kejayaan manusia dalam menghadapi ujian dan cubaan semasa hidup mereka di dunia ialah percaya kepada perkara ghaib
iman bil ghaib. Mula-mula lagi kita baca surah Fatihah, surah Baqarah tu, pokok surat pertama lagi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Jika Allah, para malaikat dan perkara-perkara ghaib yang lain dapat disaksikan dengan mata kepala di dunia ini, maka tiada arti lagi ujian itu. Keadaan seperti itu hanya akan berlaku pada hari pembalasan setelah tamatnya riwayat kehidupan di dunia. Hanya pada hari itulah segala perkara dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Pada hari itulah baru selesai. Pada hari itu. Kalau nak sekarang ni tak kena. Itu bukan masa dia. Kalau nak suruh balas sekarang, bukan masa balas. Zaman pembalasan lain. Akhirat tu. Zaman balas tu. Balas baik ke balas buruk, sebenarnya di sana. Adapun di dunia ini, tempat ujian. Jadi sebagai ujian, itu termasuk dalam ujian lah tu. Tak nampak tu. Nabi Musa dulu pun diminta lagu tu juga. Minta lagu tu juga. Iaitu minta tengok Tuhan hatta narallaha jahra, sehingga kami dapat tengok Tuhan dengan mata kepala. Ini kecil lagu tu juga. Jadi umat mana, nabi-nabi mana pun, sebab dia tidak faham dasar tadi tu, iaitu percaya kepada perkara ghaib. Percaya kepada perkara ghaib. Sebab itulah mana-mana mati gitu je. Tak ada seorang abuk pemari royak. Aku gini. Aku dapat surga, aku dapat neraka, aku dapat nikmat, aku dapat azab. Tak ada. Kalau ada pun, kita mimpi kau kan, katakanlah Tuhan tak kena jumpa, tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Perkara ghaib tu tetap tersimpan, tertutup. Kalau orang royak tu, macam-macam orang pengalaman dia boleh royak. Betul tak tahu lagi. Tetapi memang kita betul tak ada. Tu Tuhan simpan perkara ghaib tu sampai begitu. Jadi dalam dunia ni memang tak dapat. Tak dapat. Atau maksud ayat ini, jadi siapa tak saya percaya kepada agama Allah, tak saya terima nabi-nabi dan rasul-rasul, tak saya terima kitab-kitab Allah tu, nak sampai bila? Sampai bertemu dengan Allah besok? Mana sampai akhirat? Baru nak percaya. Pada ketika tu baru nak beriman. Tak ada makna. Itu maksudnya. Boleh juga gitu. Kalau masa tu bukan masa dia. Masa beriman, ada makna beriman, ni semasa dalam dunia. Masa tu tak ada makna dah. Kalau kamu boleh tengok malaikat pun, Allah SWT bercakap dengan kamu pun, tak ada makna. Kamu tidak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab masa tu masa menerima balasan, bukan masanya buat apa-apa amalan. Masa buat amalan ialah dalam dunia ini. Gitu pun boleh juga. Jadi tafsiran tu banyak macam lah. Boleh. Kita berhenti sekat itulah dulu malam ni. Pasal Bani Israel tu setakat. Wallahu a'lam.